Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai, bersama lagi dengan Cikgu Zazu. Kali ini cikgu akan membincangkan tentang topik berkaitan dengan sejarah STPM semester 3 iaitu bahagian A. Cikgu akan fokus tema 1 iaitu tema masyarakat, bab 3 sistem sosial, khususnya dalam susun lapis masyarakat berkaitan dengan sistem penghambaan atau golongan bawahan. Okey, cikgu akan teruskan dengan sistem penghambaan di tanah Melayu. First kali cikgu akan sebut tentang pengenalan. Okey, yang kedua cikgu akan fokus kepada jenis-jenis hamba. Ketiga, perubahan sistem perhambaan. Yang keempat, kesimpulan. Perubahan sistem perhambaan ni semasa British di tanah Melayu iaitu abad ke-19. Okey, kita tengok pengenalan. Perhambaan ialah sosial ekonomi yang menafikan hak kebebasan diri. Hamba menduduki barisan ataupun lapisan paling bawah dalam masyarakat Melayu tradisional. Dalam masyarakat Melayu, perhambaan iaitu institusi yang menjalinkan kerjasama antara golongan bangsawan dan rakyat biasa. Kerjasama mewujudkan hubungan antara golongan pemerintah dan golongan yang diperintah. Golongan hamba di tanah Melayu ni ada beberapa kumpulan, iaitu hamba raja, hamba abdi dan hamba berhutang. Namun begitu, golongan ini mengalami perubahan abad ke-19 apabila British melaksanakan pembaharuan dalam sistem sosial di tanah Melayu. Ini adalah pengenalan. Okey, cikgu harap anda semua faham. Okey, baiklah. Cikgu akan teruskan apa yang cikgu akan bincangkan dalam video kali ini, iaitu pertama, cikgu akan ceritakan tentang jenis-jenis hamba. Hamba ada 3, hamba abdi, hamba berhutang, hamba raja. Tapi cikgu akan bincang hamba raja dulu. Diikuti hamba abdi, kemudian hamba berhutang. Okey, yang kedua cikgu akan bincangkan tentang perubahan sistem perhambaan, terutama dalam konsep perhambaan yang berbeza. Apa perbezaan dia? Berbeza dari sudut di tanah Melayu dan juga di Eropah. Okey, yang ketiga kita akan tengok konsep perhambaan ni di Perak dan juga di Pahang. Okey, baiklah. Okey, jenis-jenis hamba. Yang pertama, hamba raja. Apa dia hamba raja ni? Siapakah hamba raja? Kita tengok satu persatu. Sebelum kedatangan British, sistem perhambaan di tanah Melayu memperlihatkan adanya hamba, iaitu hamba raja yang dikenali sebagai biduanda. Mereka ini adalah individu yang rela menyerah diri kepada raja setelah melakukan kesalahan. Taraf mereka lebih tinggi dan mendapat sedikit keistimewaan daripada hamba-hamba lain. Hamba raja ni kebanyakan mereka adalah hamba perang, tawanan dan juga banduan. Tetapi mereka ini akan dibebaskan sekiranya mendapat pengampunan. Salah tu pengampunan. Daripada raja. Baiklah. Kita teruskan dengan hamba abdi. Apa dia hamba abdi tu? Hamba seumur hidup. Siapa mereka? Tengok, hamba abdi terdiri daripada tawanan perang, orang yang kalah dalam peperangan dan menjadi hamba seumur hidup. Kemudian hamba abdi Habsyi, yang mana hamba ini diimport dari Afrika.
Kemudian adanya hamba hulur. Hamba hulur ni hamba yang menyerah diri kepada pemerintah. Hamba dirangkah, iaitu hamba bukan Islam yang dijual oleh peniaga. Dan hamba serah diri, iaitu hamba yang menyerah akibat kehidupan yang susah. Baiklah, kita teruskan dengan hamba berhutang. Siapa hamba berhutang ini? Okey, kita tengok sama-sama. Hamba berhutang ialah rakyat biasa yang menjadi hamba kerana gagal membayar hutang dalam tempoh yang ditetapkan. Okey. Golongan ini bersama ahli keluarga akan tinggal bersama pemiutang sehingga hutang berjaya dibayar. Mereka ni akan membuat kerja seperti bercucuk tanam, melombong dan juga kerja-kerja rumah. Semasa berhutang ini mereka boleh dijual kepada orang lain oleh tuannya. Hamba berhutang ni ada 3 jenis, iaitu orang berhutang terikat dengan hutang dan mereka akan dibebaskan sekiranya hutang selesai. Ada juga anak emas, iaitu orang yang menjadi hamba melalui perkahwinan, dan juga hamba waris, iaitu anak isteri hamba yang berhutang, dan terakhir sekali hamba bayar, iaitu hamba abdi yang diserahkan kepada orang lain setelah membayar hutangnya. Okey, baiklah, kita teruskan dengan perubahan sistem perhambaan. Perubahan ini kita lihat semasa kedatangan British, iaitu semasa British memerintah dan membuat beberapa pembaharuan, ya, iaitu kita tengok dari segi konsep penghambaan yang berbeza, di mana kita tengok amalan perhambaan menjadi isu dalam kalangan penjajah British. Mereka menganggap amalan ini akan menjatuhkan maruah, merosakkan nilai moral dan akhlak masyarakat Eropah. British merasakan bahawa mereka harus mengekalkan undang-undang berasaskan undang-undang British. Okey, jadi itulah British. Okey, kemudian kita tengok lagi, ya. Undang-undang ini sudah tentunya bertentangan dengan adat dan orang-orang Melayu, undang-undang orang Melayu, ya, terutama soal perhambaan. Jadi pada masa itu, sebelum British, ya, jumlah hamba berhutang dan hamba abdi meningkat di tanah Melayu dengan anggaran terdapat 3,000 hamba pada tahun 1874. Okey, baiklah, kita tengok itu adalah konsep yang berbeza. Nampak tak perbezaan dia tanah Melayu dengan Eropah? Kita tengok pula perubahan sistem perhambaan di Perak. Berdasarkan pertentangan konsep perhambaan ini, J.W. Bush memberi perlindungan kepada hamba berhutang, terutamanya wanita. Dasar Bush ini dianggap oleh orang Melayu telah merampas harta mereka. Okey, contohnya Raja Idris hantar surat bantang kepada Sir Andrew Clark, namun tidak mendapat maklum balas daripada pihak British. Maka penglibatan Bush dalam institusi perhambaan ini menjadi penyebab Bush dibunuh pada 2 November 1875. Okay, kita tengok, namun walau bagaimanapun British tetap meneruskan perubahan dalam sistem perhambaan di tanah Melayu dengan melaksanakan perubahan secara berangsur-angsur. Buktinya Raja Idris yang menjadi Sultan Perak bersama Datuk Paduka Raja Mahkota dan orang kaya Temenggung tidak berjaya mendapatkan persetujuan British untuk melanjutkan institusi perhambaan. Okey, ini diteruskan juga dengan sehalau meneruskan agenda menghapuskan sistem perhambaan ini. Beliau menggunakan pendekatan toleransi dan mudah didekati menyebabkan usaha itu berjaya.
beliau cadangkan agar orang Melayu, orang yang dibelenggu hutang ini dihapuskan secara beransur-ansur dengan mengira nilai hikmat penghutang sebagai bayaran hutang mereka. Apa yang terjadi? Hamba berhutang tadi akan melepaskan diri daripada belenggu, daripada menjadi hamba dan menjadi orang bebas. Sehak Lau juga menetapkan bahawa 31 Disember 1883 sebagai tarikh pembebasan daripada perhambaan. Tarikh ini dipersetujui oleh pembesar dengan beberapa syarat ganti rugi. Maka pada tahun 1884, British telah secara rasminya mengharamkan institusi perhambaan di tanah Melayu. Baiklah, kita teruskan dengan sistem perhambaan di Perak. Di Pahang pula memang berlaku perubahan. Okey, kita tengok ya, perubahan apa? Okey, tengok satu persatu. Perubahan sistem perhambaan juga berlaku di Pahang. Residennya iaitu J.P. Roger dan dibantu oleh Hak Clifford telah melakukan perubahan dalam pentadbiran. Dalam mesyuarat Majlis Mesyuarat Negeri 31 Disember 1889, undang-undang telah diperkenalkan, iaitu undang-undang mengenai penghapusan sistem kerah dan hamba abdi. Berdasarkan undang-undang itu, pembesar telah diarahkan mendaftarkan hamba-hamba mereka kepada pemungut cukai dengan memberi maklumat terperinci jumlah hamba, nama-nama hamba mereka, pekerjaan dan jumlah hutang. Jika gagal mematuhi arahan akan tindakan itu, mereka akan dikenakan tindakan. Apa yang berlaku? Pembesar Melayu tidak berpuas hati dan ini membawa kepada penentangan British di Pahang antara tahun 1891 hingga 1895. Okey, baiklah, kesimpulan yang dapat kita simpulkan ialah kesimpulan sistem perhambaan selepas kedatangan British mengalami banyak perubahan terutama di Perak dan Pahang. Ternyata perubahan ini memperlihatkan bahawa kuasa sultan dan pembesar semakin lemah. Maka pada tahun 1884, institusi perhambaan diisytiharkan sebagai amalan yang diharamkan di tanah Melayu. Dan secara langsung institusi perhambaan terus lenyap setelah Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Okey, sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.